Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, astagfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya'i as-salihin wal ulama al-amilin wal masyayikh wal walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama meneruskan bacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain, amin. Baik, sebelum tu saya mohon maaf sebab semalam tak dapat meneruskan bacaan dan kemungkinan pada bulan ni hari Isnin terpaksa tak dapat untuk membaca kitab ini, insya-Allah, dan kita akan tunda pada hari ataupun ganti pada hari Jumaat untuk bulan ini saja, insya-Allah. Hari Isnin maknanya hari Isnin tak kelas tak ada, dan diganti pada hari Jumaat, insya-Allah. Sebab ada sedikit masalah lah. Baik, kita sambung bacaan kitab dan pada bab ta'ziyah, dan kita dah baca sebahagian pada majlis yang lepas bab ta'ziyah, dan kita akan sambung sebahagian lagi pada hari ini, insya-Allah. Baik, sedikit kata refresh ataupun kita nak ulang balik berkenaan ta'ziyah ni. Yang dimasukkan dengan ta'ziyah adalah dari segi bahasanya adalah at-tasbir, iaitu menyabarkan orang yang ditimpa musibah. Dan maksud istilah secara syar'i dia ataupun secara istilah dia
Ta'ziah ni adalah satu ucapan kepada orang yang ditimpa musibah untuk menenangkan ataupun menghiburkan hati dia dengan memberi peringatan ataupun tentang memperingatkan dia tentang janji-janji Allah kepada orang yang bersabar apabila ditimpa musibah, dan juga mendoakan kepada si mayat, si mati dengan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ta'ziah. Bukanlah maksud ta'ziah tu dengan kita mengucapkan ta'ziah, perkataan ta'ziah tersebut ataupun salam ta'ziah tanpa mengucapkan supaya ataupun menasihatkan kepada orang yang tertimpa musibah tersebut untuk bersabar dan redha atas musibah yang menimpa dia. Baik, kita telah baca pada majlis lepas tempoh ta'ziah ni. Tempoh ta'ziah ni secara ghalib dia, secara takrib dia adalah selama 3 hari. Sebab apa? Sebab secara ghalib dia, kebiasaan dia, orang yang tipu musibah ni hati dia akan tenang selepas mana 3 hari. Orang yang kematian, orang yang dikasihi dia, kebiasaan dia secara ghalib dia, bagi setiap orang 3 hari selepas tu insya-Allah hati dia akan tenang. Kata sebagian para ulama, makruh ataupun tak sesuai untuk kita mengucapkan ta'ziah kepada orang yang tipu musibah tersebut selepas mana 3 hari. Sebab tak sewajarnya untuk kita mengingatkan dia, untuk membangkitkan kesedihan dia atas peristiwa yang berlaku terhadap dia, melainkan kepada orang yang baru tahu tentang sesuatu berita tersebut. Maka pada waktu tersebut dibenarkan dia untuk memberi takziah, mengucapkan takziah kepada orang yang kematian, orang yang dikasihi dia. Itu secara umum. Takziah ni adalah sunnah, sunat untuk diucapkan. Baik, kita sambung pada hari ini bukan dengan faslun fi istihbab an ya'umma bit-ta'ziyah jami'a ahlal mayyit wa aqribihi. Berkenaan dengan fasal dituntut untuk meratakan ataupun maksudnya kita mengucapkan kepada kesemua ahli keluarga si mati, jami'a ahlul mayyit, dan juga kaum kerabat dia. Kita mengucapkan takziah kepada kesemua ahli keluarga si mati dan juga kaum kerabat dia. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa yustahabbu an ya'umma bit-ta'ziyah jami'a ahli al-mayyit wa aqaribihi al-kibar was-sighar ar-rijal wan-nisa illa an takuna imra'atun shabbatun fala yu'ziha illa maharimuha. Wa yustahabbu, disunatkan ataupun dianjurkan, digalakkan untuk an ya'umma bit-ta'ziyah, untuk meratakan ataupun untuk diumumkan, untuk diucapkan ke ta'ziyah tersebut jami' ahli al-mayyit wa aqaribihi, kepada kesemua ahli keluarga si mati dan juga kaum kerabatnya, al-kibar wa sighar, tak kiralah yang sudah dewasa ataupun yang masih lagi kecil, ar-rijal wa nisa, lelaki dan juga perempuan, illa an takuna imra'atun syabbatun, melainkan kepada wanita ataupun perempuan yang masih muda, fala yu'ziha illa maharimuha, maka tak dituntut untuk mengucapkan takziah melainkan kepada mahram dia. Sebab apa? Sebab dibimbangi mendatangkan fitnah, dengan fitnah. Seperti mana kita telah sebut pada perbahasan yang lepas, berkenaan dengan masalah tersebut, tak disunatkan untuk diucapkan takziah kepada wanita yang masih muda. Baik, qala ashabuna wa ta'ziyatu sulaha wa du'afa an ihtimal al-musibah wa sibyan akad. Berkata sebahagian ashab, yakni sebahagian para ulama,
dalam mazhab Syafi'i. Wa ta'ziyatus sulaha wad du'afa, memberi ta'ziyah, ucapan ta'ziyah kepada orang-orang yang soleh, wad du'afa, dan orang-orang yang lemah, an ihtimal musibah, yakni orang yang kita tengok dia dalam keadaan tak mampu menanggung musibah tersebut. Wasibyan, dan kanak-kanak, akad, sangat dituntut, sangat ditekankan untuk memberi takziah kepada mereka, untuk menyabarkan mereka, memberi peringatan ataupun memberi tahu kepada mereka tentang janji-janji Allah kepada mereka, orang yang bersabar atas setiap ujian. Itu keutamaan dalam memberi takziah itu kepada orang yang lemah, terutamanya di orang wanita, kanak-kanak, dan juga selainnya. Faslun fi karahatil julus li ta'ziyah wa bayan ma'nahu. Kemudian kita masuk pada fasal berkenaan dengan makruh untuk duduk. Maksud duduk di sini adalah kita menghimpunkan orang ramai untuk datang memberi ucapan takziah kepada kita. Itu makruh. Qala Syafi'i wa ashabuna rahimahumullah yukrahul julus li ta'ziyah. Qalu wa na'ni bil julus an yajtami'a ahlul mayit fi baitin liyaqsidahum man arada at-ta'ziyah, bal yanbaghi an yansarifu fi hawaijihim. Kata Imam Syafi'i wa ashabuna, dan sebahagian para ashab, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahumullah taala, yukrahul julus li ta'ziyah, makruh untuk memberi ta'ziyah ataupun al-julus, makruh untuk duduk menghimpunkan memberi ta'ziyah. Sebab apa? Qalu wa na'ni bil julus, dan kata para ulama yang dimaksudkan dengan julus, julus ni maksud asal dia adalah duduk beramai-ramai, iaitu ay yajtami'a ahlul mayit fi baitin liyaqsidahum man arada ta'ziyah, iaitu menghimpunkan ini ahli keluarga si mati tersebut, menghimpunkan orang ramai datang ke rumah mereka, man arada ta'ziyah, untuk memberi ta'ziyah. Itu kita jemput orang ramai, itu keluarga si mati menjemput orang ramai untuk datang ke rumah mereka untuk memberi ta'ziyah. Itu makruh. Sebab apa makruh? Seperti mana kita sebut tadi, sebab dengan perbuatan tersebut itu membebankan keluarga si mati. Sebab tak apa, semestinya kalau nak himpun orang ramai kena ada jamuan. Itu dah membebankan keluarga si mati. Dan juga dia boleh membangkitkan lagi kesedihan. Itu pendapat kata sebagian para ulama. Bal yang bagi an yansarifu fi hawaijihim, bahkan sewajarnya keluarga si mati tersebut an yansarifu, hendaklah pulang, maksudnya selesai daripada pengebumian, mereka kena balik untuk meneruskan hawaijihim, nak teruskan kerja-kerja mereka yang tertangguh. Wala farqa bainar rijal wal nisa fi karahatil julus laha, dan tak ada beza pun dalam masalah tersebut, dalam hukum tersebut di antara lelaki dan juga perempuan, fi karahatil julus laha, dalam menghimpunkan orang ramai tersebut. Saraha bihil mahamili, pendapat tersebut dijelaskan oleh al-Imam al-Mahamili, wa naqalahu an nass Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dia menaqalkan daripada nas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i sangat tegas dalam masalah tersebut, iaitu menghimpunkan orang ramai untuk datang ke rumah untuk memberi takziah. Wa hadhihi karahatu tanzihin idza lam yakun ma'aha muhdatsun akhar, dan makruh tersebut berbentuk makruh yang tanzih. Makruh ni dia ada dua.
makruh tahrim dan juga makruh tanzih. Makruh tahrim ni sangat beratlah, sangat dituntut untuk meninggalkannya, dan makruh tanzih ni kurang sikit. Idza lam yakun ma'aha muhdatsun akhar, sekiranya tidak ada padanya muhdas, yakni perkara baharu yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud muhdatsun akhar. fa in dhamma ilaiha amrun akhar min al-bid'ah al-muharramah kama huwa al-ghalib minha bil 'adah kana dhalika haraman min qaba'il muharramat fa innahu muhdatsun. Sekiranya dicampurkan ataupun dimasukkan dalam majlis tersebut, majlis ta'ziah tersebut, perkara yang lain, perkara baharu yang lain dari perkara yang bid'ah yang haram, kama huwal ghalib minha bil 'adah, seperti mana yang berlaku pada zaman tersebut. Zaman Imam An-Nawawi sendiri dah berlaku masalah tersebut. Mereka menghimpun orang ramai dan melakukan perkara-perkara yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil 'adah, dalam menjadi adat pada zaman tersebut. Kana zalika haraman min qaba'il muharramat fa innahu muhdatsun. Dan tak disebutkan apa contoh perkara bid'ah yang haram tersebut. Kana zalika haraman min qaba'il muharramat, maka perkara tersebut dah semestinya menjadi haram min qaba'il muharramat, perkara yang buruk, yang jelek, min al-muharramat fa innahu muhdatsun. Wa sabata fil hadis as-sahih, dan secara umumnya dalam masyarakat kita di Malaysia ni tak berlaku masalah tersebut, iaitu menghimpunkan orang ramai untuk memberi takziah. Sebaliknya kita menghimpunkan orang ramai untuk datang membaca Al-Quran atau membaca Yasin dan tahlil dan sebagainya. Itu bid'ah juga, tapi bid'ah yang kata apa, mahmudah, bid'ah yang terpuji. Sebab bid'ah ni dia ada dua, bid'ah mahmudah dan juga bid'ah mazmumah, bid'ah yang terpuji dan juga bid'ah yang dikeji. Bahasan tersebut ada panjang yang dibahaskan oleh para fuqaha dalam masalah dalam bidang ataupun ilmu usul fiqh bid'ah. Wa sabata fil hadis as-sahih inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan sabit dalam hadis yang sahih bimana mendatangkan nasnya, iaitu inna kulla muhdatsatin, setiap perkara baharu. Muhdas ni adalah perkara yang baharu, yang tak ada contoh ataupun yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud muhdas, iaitu bid'ah. Bid'ah tersebut adalah perkara baharu yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbahasan tersebut juga panjang, yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan masalah dalam maksud kul tersebut. Kalau secara detail kalau secara umum, secara literal kita akan faham kul tersebut semua, setiap perkara baharu yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikira sebagai bid'ah. Dan kata para ulama, bid'ah ni dia ada lima hukum dia. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah, dan juga bid'ah yang haram. Dan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap, kalau kita faham, setiap perkara yang baharu tersebut dhalalah, dia sesat. Dan sambungan hadis tersebut wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat maka dia akan dimasuk ke dalam neraka. Dan kita tak boleh faham hadis ni secara literal, secara harfiah. Bahkan perlu difahami secara dengan lebih mendalam, sehingga kan ada dikarang masalah tersebut oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau membahaskan dia masalah
masalah hadis ni, iaitu sebuah kitab yang beliau mengarang, sebuah kitab apa tak ingat, Ahkamul Kul, Ahkamul Kul fi Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul, Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul. Apa yang dimaksudkan dengan kul tersebut? Adakah kesemua perkara baharu yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah semua tersebut haram? Masalah tersebut sangat panjang untuk dibahaskan. Itu kena masuk dalam masalah ataupun dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Baik. Adapun apa yang disebutkan dalam fasal ni, menghimpunkan orang ramai untuk datang memberi takziah, itu hukumnya adalah bid'ah yang berbentuk makruh, yang tak dituntut. Baik. Kalau kita nak bahas, kita nak bincang masalah bid'ah ni, takkan habis. Seperti mana yang selalu dilaungkan oleh sebahagian golongan yang mengatakan apa yang tak pernah dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah yang sesat. Itu adalah fahaman yang tersangat dangkal, yang tidak memahami kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama dalam memahami masalah ataupun hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu kena masuk dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Baik, kita sambung. Faslun fi bayan lafz ta'ziyah, berkenaan dengan lafaz ta'ziyah. Apa itu lafaz ta'ziyah? Wa amma lafz ta'ziyah fala hajra fihi fa bi ayyi lafzin azza hasalat. Adapun lafaz ta'ziyah tersebut, dia tak terikat, tak terbatas dengan apa-apa ucapan. Fa bi ayyi lafzin azza, dengan apa-apa juga lafaz, untuk iaitu azza tersebut untuk menenangkan ataupun menyabarkan kepada orang yang ditimpa musibah ataupun yang kematian, hasalat, maka dia terhasil ataupun mencapai maksud memberi takziah tersebut. Sama ada kita kata bersabarlah, moga-moga Allah Ta'ala menggantikan kamu dengan pahala yang besar, ataupun apa-apa ucapanlah yang baik-baik, itu dikira sebagai takziah. Wastahabba ashabuna an yaqul fi ta'ziyatil muslim bil muslim a'zama Allahu ajraka wa ahsana 'azaka wa ghafara limayyitika. Dan dianjurkan, disunatkan ataupun dianjurkanlah ashabuna, iaitu para ulama dalam mazhab Syafi'i, an yaqula fi ta'ziyatil muslim bil muslim, sesama muslim, kita ucapkan a'zamallahu ajraka, moga Allah Ta'ala memberi pahala yang besar kepada engkau, wa ahsana azaka, dan memperelokkan, memperbaguskan azak. Azak ni kata akar bagi ta'ziah. Azak ni maksud tasliyah ataupun menghiburkan ataupun hiburan, ketenangan engkau. Maksudnya moga Allah Ta'ala memperelokkan ketenangan engkau. Wa ghafara limayyitika, dan mengampunkan si mati kamu. Itu ucapan sesama muslim. Tak kiralah kita nak ucap apa-apa ucapan, itu kata Imam Nawawi, hasalat, mencapai maksud dalam memberi takziah. Wa fil muslim bil kafir. Adapun kalau contoh saudara kita muslim dan dia ada saudara dia yang masih lagi kafir, masih lagi non muslim, macam mana ucapannya? Kita kata a'zamallahu ajraka, moga Allah Ta'ala membesarkan, mengajarkan kamu pahala yang besar. Wa ahsana azaka, dan memperelokkan ketenangan engkau. Dan kita tak kata wa ghafara limayyitika, sebab orang yang mati tersebut masih bukan Islam. Maka kita sebut yang tu saja, kita memberi ataupun
memberi keterangan ataupun menghiburkan dia dengan janji pahala. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaka. Kemudian wa fil kafir bil muslim. Dan kemudian contoh ucapan kepada orang saudara kita, contoh orang yang mati tersebut muslim, sebaliknya saudara dia kafir. Macam mana ucapannya? Kita kata ahsanallahu azaka, maka Allah Ta'ala memperelokkan ketenangan engkau. Wa ghafara limayyitika, dan mengampuni ke si mati engkau kamu. Wa fil kafir bil kafir, dan juga bagi orang yang orang kafir, ucapan kepada orang kafir pula, orang yang mati pun kafir, kawan kita pun kafir. Macam mana ucapannya? Akhlafallahu alaika wa la naqasa adadaka, maka Allah Ta'ala menggantikan engkau yang dengan yang lebih baik. Wala naqasa adadaka, dan tidak mengurangkan bilangan kalian. Baik, sebelum tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau tidak menganjurkan untuk memberi takziah kepada orang kafir, melainkan kita mengharapkan dia Islam. Kalau kita mengharapkan kepada orang kafir tersebut masuk Islam, barulah dianjurkan, digalakkan untuk memberi takziah. Kalau kita tak mengharapkan, maka pada waktu tersebut tidak digalakkan untuk memberi takziah. Itu pendapat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Baik, wa ahsanu yu'azza bihi. Dan antara contoh hadis seperti mana diriwayatkan ma rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banati an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyyan laha aw ibnan fil maut. Seperti mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bersama sanadnya dengan Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, arsalat ihda banati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salah seorang daripada puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata ulama itu adalah Sayyidatina Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutuskan, Sayyidatina Zainab tersebut mengutuskan satu utusan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'uhu wa tukhbiruhu, untuk menjemput dan memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sabiyyan laha, iaitu anak Sayyidatina Zainab tersebut, anak lelaki, au ibnan, sabi ni baby, sabi ni anak kecil yang baru lahir, au ibnan, dan au di sini syak daripada perawi, dia tak bagi sama ada sabi itu baby ataupun ibnan ataupun anak kecil yang dah meningkat umur lah, fil maut, itu dalam keadaan nazak, dalam saat kematian, untuk memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anak dia, itu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan nazak. Dan dikatakan anak lelaki tersebut, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bernama Ali. Faqala lirasul, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul ni utusan yang diutuskan oleh Sayyidatina Zainab tersebut. Nabi kata, irji' ilaiha fa akhbirha, pulanglah, baliklah kamu kepadanya, fa akhbirha, dan beritahulah kepada dia, inna lillahi ta'ala ma akhadh wa lahu ma a'ta, dan sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ni hak untuk dia, akhadh, ma akhadh, untuk mengambil, hak ini apa anna lillahi ataupun inna lillahi ta'ala ma akhadh, yani Allah Ta'ala berhak untuk mengambil apa yang hak dia yang dia telah beri, walahu ma'ata, dan dia juga berhak untuk memberi.
wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu itu di sisi Allah, di sisinya adalah tertentu ataupun tetap, ada tempoh dia. Contoh macam ajal kita, nyawa kita, dia ada tempoh dia untuk berapa tahun. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, setiap sesuatu ni dia ada ajal dia yang tertentu, yang telah ditetapkan sejak azali lagi. Famurha faltasbir, maka perintahkanlah untuk dia bersabar, faltasbir, wal tahtasib, dan tahtasib. Tahtasib maksud dia mengharapkan redha Allah ataupun mengharapkan pahala atas kesabarannya. Wa zakara tamam al-hadis, dan hadis ni ada dia punya ada panjang lagi. Cuma Imam Nawawi hanya meringkaskan sebagai syahid kepada untuk apa, menerangkan kepada kita tentang lafaz yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi takziah tersebut. Itu Nabi kata, inna lillahi ta'ala ma akhas wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu ucapan takziah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa hadha al-hadith min a'zami qawa'id al-Islam al-mustamila 'ala muhimmatin katsirah min usuluddin wa furu'ihi wal adab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fa hadha al-hadith, hadis tersebut min a'zami qawa'id al-muslimin, min a'zami qawa'id al-Islam, di antara hadis yang apa, min a'zami qawa'id al-Islam, yakni yang kaedah-kaedah Islam yang terbesar, al-mustamilah 'ala muhimmat, yang merangkumi ala muhimmatin katsirah min usuluddin, yang merangkumi usuluddin, yakni asal usul agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, dan juga adab-adab dalam Islam, wa sabri 'ala nawadhil, dan bersabar atas setiap ujian yang menimpa, kulliha, kesemuanya, wal humum wal asqam, tak kira sama ada sakit ataupun duka cita dan sebagainya, wa ghairi dzalika min al-a'rad, dan sebagainya daripada musibah. Wa makna inna lillahi ta'ala ma akhas, dan makna inna lillahi ta'ala ma akhas, yani setiap yani bagi Allah Ta'ala ni hak untuk dia mengambil apa hak dia, hak yang diberikan. Maksudnya annal alam kullahu mulkun lillahi ta'ala, sesungguhnya alam ni, al-alam ni iaitu semua ma siwa Allah, selain daripada Allah. Kullahu mulkun lillahi ta'ala, alam ni adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam ya'khudh ma huwa lakum, dan dia tidak mengambil apa yang bukan daripada hak dia. Bal akhadha ma huwa lahu indakum fi ma'na al-'ariyah, bahkan Allah Ta'ala ni mengambil apa yang berada di sisi kamu, apa yang diberi kepada kamu, fi ma'na al-'ariyah, iaitu dalam bentuk pinjaman. Setiap apa yang kita miliki ni adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berhak untuk mengambilnya semula. Wa ma'na lahu ma'a'ta, dan maksud ataupun makna lahu ma'a'ta, dia berhak memberi apa yang dimilikinya, yani annama wahabahu lakum laisa kharijan an mulkihi, yani setiap apa yang diberikan kepada kamu laisa kharijan an mulkihi, yani semuanya adalah milik Allah. Bal huwa lahu subhanahu yaf'alu fihi ma yasha, bahkan Allah Ta'ala berhak untuk melakukan apa yang dia nak. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap perkara yang setiap ajal di sisi kamu tersebut ada tempoh-tempoh dia yang tertentu. Fala tajza'u, maka janganlah kamu kecewa, janganlah kamu bersedih. Fa inna man qabadahu, bahawa sesungguhnya man qabadahu, apa yang diambilnya. Qabad ni maksudnya diambil, dicabut. Qarin qada ajaluhu al-musamma, maka telah berlalulah tempoh ataupun ajal dia yang telah ditetapkan tersebut. Fa muhalun ta'akhkhuruhu aw taqaddumuhu anhu, maka mustahil bagi Allah untuk mentakhirkan, untuk melewatkan, dan juga ataupun mengawalkannya.
fa idza alimtum hadza kullahu fasbiru, dan sekiranya kamu tahu tentang perkara tersebut, ini semua yang dimiliki kita ni semuanya adalah pinjaman, dan setiap pinjaman tersebut Allah Ta'ala berhak untuk mengambilnya pada bila-bila masa pun. Sebab setiap ajal yang telah ditetapkan tu dia ada tempoh-tempoh dia yang tertentu. Maka Allah Ta'ala berhak untuk mengambilnya semula. Maka kata Imam Nawawi, fasbiru, sekiranya kamu dah tahu tentang masalah tersebut, maka kamu tak perlu kecewalah, jangan bersedih, maka hendaklah kamu bersabar. Wahtasibu ma nazala bikum, maka hendaklah kamu ihtasib, yakni mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran yang kamu kesabaran terhadap ujian tersebut. Ma nazala bikum wallahu a'lam. Maka kita apabila kita tahu tentang hal tersebut, maka kita tidak akan kecewa, bahkan kita akan sabar dan redha dengan apa yang Allah Ta'ala ambil semula. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini insya-Allah kita akan faham dan kita tatbikkan dan kita aplikasikan dalam setiap ujian yang menimpa kita. Jadi kita kena bersabar atas setiap ujian dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah cukup sekadar untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung sebahagian lagi dalam bab takziah ni pada majlis yang akan datang insya-Allah esok hari insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu disebabkan kelemahan dan kekurangan serta kejahilan diri saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafirun. Allahumma salli afdhala salatin على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati waktu kalian insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.